Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan. Saya Luqman Haris. Di mana seperti biasa, kita akan membincangkan perkara-perkara yang dijangka mendominasi berita sepanjang minggu hadapan. Dan antara yang kita saksikan dengan lebih banyak sepanjang minggu depan adalah berkenaan dengan syur untuk mewujudkan satu rang undang-undang untuk menghalang pertukaran kerajaan sehingga ke akhir penggal. Dan PAS menyifatkan syur ini sebagai satu langkah yang terdesak untuk terus kekal berkuasa. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, cadangan yang dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi itu jelas membelakangkan perlembagaan dan demokrasi. Jelasnya cadangan Zahid itu hanya boleh disifatkan sebagai kenyataan orang terdesak sehingga ke tahap tidak masuk akal. Adalah menjadi suatu perundangan dan amalan yang telah selesai bahawa pertukaran kerajaan di luar PRU adalah dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Katanya ia selaras dengan prinsip demokrasi yang diamalkan bukan sahaja di negara ini tetapi semua negara yang lain dengan syarat pihak yang mencabar kedudukan kerajaan sedia ada dapat membuktikan sokongan majoriti yang diterimanya sama ada di parlimen atau saluran lain yang dibenarkan undang-undang. Tegasnya hal itu jelas dalam perlembagaan dan umum mengetahui bahawa syarat sokongan majoriti ini menjadi asas pembentukan sebuah kerajaan secara sah sama ada susulan PRU atau pada bila-bila masa. Katanya ia juga syarat asasi bagi memperoleh perkenan yang di-Pertuan Agong untuk melantik menurut budi bicara baginda, seorang ahli Dewan Rakyat yang pada khidmatnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seperti yang diperuntukkan dalam perkara 43-2-A Perlembagaan. PAS turut menempelak kenyataan Presiden UMNO itu yang kononnya mahu RUU itu digubal bagi mengelakkan berulangnya kesengsaraan rakyat susulan pertukaran kerajaan dan Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam satu penggal selepas PRU 14. Taqiyuddin turut mendakwa cadangan terbabit adalah agenda untuk mengheret negara ke dalam krisis yang sedang didepani UMNO dengan berselindung di sebalik kata-kata khidmat kepentingan rakyat dan negara. Pada Sabtu, Ahmad Zahid mencadangkan supaya satu RUU bagi mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di Parlimen. Katanya melalui undang-undang itu, kerajaan akan dapat memberi tumpuan penuh mentadbir negara sekaligus mengelak sebarang ganggu-gugat politik yang tidak berkesudahan. Dan usaha penggubalan Akta Parlimen berpenggal tetap bukan langkah terdesak, sebaliknya mencerminkan komitmen kerajaan perpaduan untuk menghormati mandat pilihan raya, proses demokrasi dan memastikan kestabilan politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarina Othman Syed berkata, bahagian hal ehwal undang-undang akan meneruskan kajian terperinci termasuk kajian impak berhubung akta berkenaan. Menerusi kenyataan pada Ahad, beliau berkata terdapat banyak negara yang mengamalkan parlimen berpenggal tetap dengan garis masa yang dipersetujui untuk pilihan raya demi menjamin kestabilan politik dan ekonomi serta menghalang sebarang cubaan rampasan kuasa yang memudaratkan sistem demokrasi berparlimen negara. Parlimen berpenggal tetap juga boleh memastikan segala agenda reformasi dan polisi dapat dilaksanakan secara berterusan tanpa gangguan. Azrina berkata pandangan orang awam juga akan dikumpul berkenaan pengenalan Akta Parlimen berpenggal tetap tahun ini. Dapatan daripada kajian yang menyeluruh itu akan diguna pakai untuk pertimbangan dasar oleh Kabinet. Sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan juga akan dijalankan dalam masa terdekat. Pada Sabtu, Zahid dilaporkan mencadangkan supaya satu rang undang-undang untuk mengekalkan sesebuah kerajaan mentadbir negara sehingga ke akhir penggal dibentangkan di Parlimen. Cadangan itu dikemukakan bagi memastikan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 tidak berulang pada masa depan. Dan projek kestabilan dan accountability untuk Malaysia atau projek sama menggesa kerajaan memulakan rundingan awam berkenaan dengan RUU Parlimen berpenggal tetap secepat mungkin supaya ia boleh dibentang dan diluluskan dalam sidang Dewan Parlimen pada Mac depan. Menerusi satu kenyataan, projek sama berkata ini boleh menghentikan sebarang cubaan menggulingkan kerajaan yang sedang bersidang dengan mengumpul akuan berkanun atau SD daripada ahli Parlimen. Malah, Perdana Menteri juga tidak boleh bertindak membubarkan Parlimen sebelum penggal penuh, melainkan beliau telah kehilangan kuasa. Akta ini akan mengekang kuasa Perdana Menteri dalam mendapatkan perkenan yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran Parlimen awal tetapi membiarkan kuasa yang di-Pertuan Agong tidak disentuh di bawah perkara 40-2-B dan 43-4 Perlembagaan Persekutuan untuk menahan perkenan baginda.
Projek sama juga mencadangkan akta ini mentakrifkan dan menghadkan terma hilang keyakinan kepada 3 keadaan, iaitu lulusnya usul undi tidak percaya, kekalahan usul keyakinan atau kekalahan bajet, bil bekalan, dalam bacaan kedua atau ketiga. Dalam akta Parlimen berpenggal tetap, kerajaan tidak akan terganggu oleh gerak politik dan boleh merancang kerja dan rencana mereka untuk 4 tahun akan datang. Mengikut perkiraan, Parlimen ke-15 akan dibubarkan secara automatik pada 18 Disember 2027 dan pilihan raya umum ke-16 dijangka berlangsung sekitar Februari 2028. Baik, seterusnya, Jabatan Kerja Raya atau JKR Daerah Pontian menerima peruntukan RM178.7 juta untuk melaksanakan 3 projek menaik taraf jalan raya dan jambatan di sekitar daerah itu. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ia termasuk projek pelebaran jambatan Sungai Pontian Kecil kepada 4 lorong dengan kos RM23.1 juta. Katanya projek pelebaran jambatan itu dijangka selesai pada September tahun depan. Turut diperuntukkan ialah RM65.6 juta untuk menaik taraf Jalan Pekan Nenas Tanjung Piai serta RM90 juta untuk pembinaan jalan dari Bukit Nyamuk Keluang ke Puteri Menangis di Pontian. Dan kenapa kita memohon jalan itu dibesarkan? Kerana di situ ada sedenak industrial park yang menempatkan begitu banyak kilang-kilang daripada luar negara dan memberi banyak ribuan peluang pekerjaan kepada penduduk di Pontian, Semparanggam dan juga Kulai serta daerah Batu Pahat. Oleh itu, ianya perlu pembesaran. Tambahnya, pihak kementerian turut mengemukakan permohonan bagi 3 lagi projek melebarkan jalan raya di sekitar daerah itu, iaitu Jalan MRSM Tun Dr. Ismail menuju ke Tampuk, Jalan Air Baloi ke Tol Sedenak dan Jalan Benut ke Tol Simpang Renggam. Baik, antara yang akan mendominasi berita sepanjang minggu hadapan juga adalah Piala Asia AFC 2023 yang baru saja membuka tirainya, di mana Malaysia adalah salah satu pasukan yang sudah tentu mengambil bahagian. Apa yang kita boleh jangka daripada prestasi Harimau Melaya dalam kejohanan pada kali ini? Itu saya mahu bincangkan bersama dengan Sadiq Mustafa, pencarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi MARA atau UiTM. Assalamualaikum, Sadiq. Waalaikumsalam, Luqman. Pertama sekali, Sadiq, apa yang Sadiq rasa Harimau Melaya ada pada kejohanan kali ini yang mereka tiada atau kurang dalam kejohanan-kejohanan lepas yang membolehkan Harimau Melaya mungkin mencatatkan prestasi yang lebih positif? Mengambil kira sebagai satu perlawanan selepas 32 tahun, sebab saya pernah menyaksikan kelaikan Olimpik 1981 di mana Malaysia berjaya melayakkan diri ke Olimpik Rusia tetapi tidak menyertai. Ini adalah satu-satunya kejohanan besar yang disertai oleh pasukan bola sepak negara yang melibatkan satu sukan tamasya pertama untuk negara pada tahun 2024 ini. Saya rasa begitu lama rakyat merindukan prestasi sebenar pasukan bola sepak negara, walaupun kita dibanjiri oleh pemain-pemain naturalisasi yang teramai dalam pasukan-pasukan yang bertanding, namun saya rasa itu bukan alasan untuk memperlihatkan bahawa kita mampu memberikan ketangan dalam kejohanan ini, walaupun kita akan berjumpa dengan Korea di perlawanan terakhir nanti. Tapi dengan Bahrain dan satu lagi pasukan, kita akan ada peluang, tapi kita perlu sesuatu yang disiplin yang tinggi semasa kejohanan tersebut, perlawanan tersebut, untuk memperlihatkan kita bukanlah penonton atau pengunjung pelengkap kepada kejohanan sukan Piala Asia 2023 ini, Luqman. Ya, dan sudah tentu seperti yang Sadiq sudah bayangkan sebentar tadi, kita ada nama-nama besar dalam kejohanan kali ini, seperti mana kejohanan-kejohanan terdahulu. Kita ada Korea Selatan, kita ada pasukan-pasukan yang agak kukuh juga seperti Qatar, seperti UAE, dan juga seteru-seteru kita di peringkat serantau seperti Indonesia dan sebagainya. Apa cabaran utama untuk Harimau Melaya melebihi atau melangkaui prestasi-prestasi terdahulu, mengambil kira pasukan-pasukan gergasi yang ada ini? Yang pertama sekali, kita perlu menang dalam perlawanan pertama kita hari esok. Itu kita tidak boleh dinafikan. Itu adalah
membuka semangat kepada pasukan negara dengan memberi tetangan yang kuat agar kita dapat memperoleh mata. Dijangkakan dalam kiraan-kiraan itu perlawanan esok adalah perlawanan yang boleh memberikan kita mata penuh, tetapi saya rasa dalam kejohanan termasyar begini, setiap pasukan yang bertanding tidak akan memberikan ruang yang sewenang-wenangnya untuk suatu pasukan itu menang dengan mudah. Jadi dekat sinilah dia menuntut disiplin pasukan yang tinggi daripada setiap pemain, daripada batting pertahanan, tengah dan penyerang, kerana setiap peluang dan ruang yang ada perlu dimanfaat dengan secara terbaik. Dan satu lagi adalah tactical game yang perlu kita mainkan dengan baik, sama ada kita nak menyerang, menekan pasukan lawan pada 10-20 minit pertama dan mencipta gol, ataupun ada kaedah-kaedah lain yang direncanakan oleh coach Kim Bangkun. Saya rasa itu bergantung kepada strategi yang akan setiap pemain akan perlu dipertanggungjawab dan mereka terjemahkan dalam padang pada hari esok. Ya, dan bercakap berkenaan dengan strategi, Sadiq, jurulatih Kim Pan-gon juga dikenali sedikit sebanyak sebagai jurulatih yang bersifat agak taktikal, seperti mana ramai jurulatih di luar sana. Dan kita sudah lihat aspek taktikal itu diterjemahkan dalam beberapa perlawanan ataupun kejohanan sebelum ini. Tapi bagaimana pendekatan Pan-gon itu dapat kita aplikasikan dengan baik untuk mencatatkan prestasi yang positif dalam kejohanan Piala Asia ini, mengambil kira style bola sepaknya, mengambil kira pasukan-pasukan yang ada dalam kejohanan kali ini? Saya melihat coach Kim Pang-gun ini dia dihormati oleh setiap pemain yang beliau pilih berada dalam skuad negara. Mereka begitu berdisiplin dan mempunyai perwatakan yang amat berbeza bila mereka bermain dengan pasukan kelab. Saya lihat coach-coach yang lain yang pernah mengendalikan pasukan negara tidak bolehi daripada pemain-pemain pasukan negara. Saya rasa setelah beliau mengambil alih tampuk kejurulatihan 2 tahun lepas, kita melihatkan perubahan watak dan roh setiap pemain yang mewakili negara untuk menterjemahkan satu keputusan yang positif dengan attitude yang betul, dengan semangat yang luar biasa, dengan disiplin, kalah tapi mereka bangkit, ketinggalan mereka bangkit, merencana tenang dan mengikut arahan seperti mana yang coach Kim berikan kepada mereka. Saya rasa barisan pasukan negara kali ini menunjukkan satu watak yang amat menarik untuk kita dan para pemain-pemain remaja negara dan Malaysia dapat menonton satu kualiti permainan yang agak tinggi dan ingin amat memberangsangkan. Saya rasa satu yang ditunggu sejak sekian lama dalam satu kejohanan termasyar besar yang pernah Malaysia sertai. Ya. Itu poin yang menarik, Sadiq, kerana kalau kita lihat jurulatih di peringkat antarabangsa ataupun Liga Perdana Inggeris dan sebagainya, sudah tentu aspek taktikal itu amat penting. Taktikal dan teknikal itu amat penting. Tapi mungkin yang sama penting atau lebih penting adalah untuk satu-satu jurulatih itu, seseorang jurulatih itu untuk membangkitkan semangat, menukar mentaliti pemain-pemain di dalam pasukan untuk membuatkan mereka percaya bahawa mereka boleh mencapai apa yang mereka mahu capai, walaupun mereka lihat pasukan-pasukan yang mereka akan depani di Piala Asia ini lebih kuat, lebih gagah, sosok tubuhnya juga lebih besar. Tapi kita ada juga pasukan-pasukan yang kalau kita bercakap berkenaan dengan fizikal yang sama kecil seperti Malaysia, termasuk Jepun dan juga Korea Selatan. Apa cabaran untuk Pan-gon? Kita tolak terlebih dulu taktikal, tapi apa cabaran untuk beliau untuk menukar mentaliti pasukan ini dan pemain ini untuk membolehkan mereka percaya kita boleh mencatatkan prestasi cemerlang menentang gergasi-gergasi Asia kali ini? Sebenarnya Umar, Coach Kim sangat bernasib baik mempunyai satu kepimpinan pasukan dalam semasa pertandingan itu Darren Coles. Beliau dengan Matthew telah membimbing dan memimpin pasukan dalam pasukan Malaysia dalam ketiga bertanding. Dan ini disambut di bahagian hadapan
oleh Faizal dengan Arif Aiman. Itu juga di bahagian tengah oleh apa ini Brandon Gunn and the gang. Saya rasa itu adalah satu-satunya pengukuhan dan semangat jitu yang dipamerkan oleh pasukan negara. Dan Darrenko memainkan peranan penting bila pasukan negara tertekan, bila pasukan negara ketinggalan, dan menyuntik semangat untuk fokus untuk kembali untuk mencarikan gol. Itu kita lihat dalam kelaikan Piala Olimpik, bukan Piala Dunia yang lepas, di mana kita kembali 2 kali, dan begitu juga dengan perlawanan pemanas badan hari itu kita kembali untuk seri dengan Syria. Saya rasa itu adalah satu-satunya Coach Kim Polihi, kerana kepimpinan dalam padang itu adalah pemain dapat mengikut arahan dengan kata-kata yang diberikan oleh Julati. Itu saya rasa kita bernasib baik mempunyai kepimpinan di dalam padang yang selari dengan ini kehendak coach di luar padang. Roman. Sadiq, kita akan beristirahat seketika. Kita akan sambung perbincangan ini selepas ini dalam Fokus minggu depan. Kembali dalam Fokus minggu depan. Baik, kita mahu sambung perbincangan kita berkenaan dengan apa yang dijangka menjadi tumpuan sepanjang minggu depan, iaitu Piala Asia AFC atau Piala Asia 2023 yang sedang berlangsung dan baru bermula di Qatar, di mana Harimau Melaya akan mempunyai, ataupun kita lihat Harimau Melaya akan berlawan ataupun merentap dengan pasukan lawan buat pertama kalinya esok. Dan apa yang kita boleh jangkakan daripada kejohanan ini yang menyaksikan banyak pasukan-pasukan gergasi yang menjadi cabaran besar untuk skuad negara. Saya mahu sambung perbincangan bersama dengan saudara Sadiq Mustafa, pencarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Sadiq, kita dah bincangkan sebentar tadi berkenaan dengan cabaran-cabaran, antara cabaran yang akan didepani oleh skuad negara. Tetapi ini adalah soalan yang agak biasa ditanyakan bagi setiap perlawanan dan juga kejohanan. Untuk skuad negara Harimau Melaya untuk kejohanan kali ini, apa ataupun siapa antara pemain-pemain yang dijangka menjadi tonggak key players untuk membolehkan pasukan negara mara di setiap pusingan? Secara jelasnya di gol kita dah tahu posisi Syahrin adalah agak kekal di situ, tetapi di barisan pertahanan kita akan lihat akan diketahui oleh coach Memphis Davids. Kita akan ada beberapa pemain lain yang Koving Ong yang akan bermain kat situ, midfield Brandon Gunn, mungkin Morales, mungkin ada dekat situ Dominic Tan di bahagian pertahanan juga. Kemudian tu kita ada rangkaian pilihan yang banyak di bahagian tengah oleh Coach Kim, kerana mereka kita ada pemain-pemain naturalisasi yang menarik kat situ. Kita ada Darren Ting, kita ada Stewart Wilkins, kita ada Paula Jones, dan kita ada, selain kita ada penyerang-penyerang kita yang menarik, dua orang yang kecil badannya, rendah badannya, Faizal dengan Arif Aiman, itu dengan Akia. Sebenarnya Coach Kim mempunyai kesebelasan utama yang baik, tetapi beliau boleh menggantikan pemain-pemain yang setanding dengan barisan kesebelasan utama ni untuk mengubah corak permainan kita dengan taktikal yang berbeza. Ini adalah satu kelebihan yang ada pada Coach Kim dalam membuat pilihan bila beliau ingin mengubah taktikal game dalam sesuatu kejohanan. So, siapa yang akan terpilih dalam barisan kesebelasan utama dalam perlawanan dengan Bahrain nanti adalah perlu memberikan segala tumpuan dan daya usaha mereka, performance mereka dengan sebaik mungkin
untuk memastikan mereka pasukan negara bertanding dengan kadar yang intensity tinggi, disiplin tinggi dan semangat yang tinggi untuk memperlihatkan bahawa kita adalah pasukan yang bukan calang-calang pasukan yang bertanding pada kali ini, Rahman. Soalan cepumas dan mungkin soalan yang bahaya, agak terlampau awal, tetapi saya mahu tanya juga kepada Sadiq, di mana Sadiq jangka Harimau Melaya akan tamatkan kejohanan Piala Asia tahun ini? Realistiknya kalau kita dapat melayakkan diri ke pusingan kedua dengan menduduki tempat yang kedua, itu adalah sesuatu yang realistik, kerana keupayaan kita untuk mengalahkan pasukan Korea dengan ranking yang berada di ranking 27 dunia adalah sesuatu yang mungkin sesuatu yang luar biasa. Tapi kita pernah kalahkan Korea, tapi itu di tahun 1981 di tanah air kita. Tapi pada kita tu memang kita hebat. Orang Korea memang hormat pasukan negara. Tetapi pada kali ini dengan rekod mereka di kejohanan Piala Dunia yang pernah mereka sertai tahun lepas, saya rasa kita sekiranya kita seri dengan pasukan Korea ataupun kalah dengan kekalahan yang bermaruah, tidak dengan gol yang tidak banyak, saya rasa akan menyelamatkan hasrat kita untuk berada dalam tempat kedua dalam kumpulan ini. Saya rasa saya tak berani meramalkan secara spesifik, Loman, kerana bila bertanding dalam kejohanan temasya besar seperti ini, macam-macam boleh berlaku. Seperti Arab Saudi mengalahkan Argentina dalam perlawanan pertama mereka di Piala Dunia, itu telah mengejutkan semua pihak, termasuklah coach mereka Argentina, dengan mengubah pemain-pemain barisan pemain mereka dalam kejohanan perlawanan kedua. Tapi ini adalah ruang dan peluang bagi saya, bagi setiap pasukan, setiap pemain yang ada dalam pasukan negara untuk memperlihatkan kualiti mereka lebih daripada apa yang mereka pamerkan dalam kejohanan di dalam negara, Roman. Ya, saya ingin menarik perbincangan ini ke skop yang lebih besar, Sadiq. Tertarik dengan apa yang Sadiq sebut sebentar tadi, bahawa dalam kumpulan E di mana Malaysia berada ini, ia dianggotai selain daripada Harimau Melaya oleh Korea Selatan seperti yang Sadiq sebut sebentar tadi, dan juga Jordan dan juga Bahrain. Dan saya setuju bahawa mungkin kurang realistik untuk Malaysia menganggap bahawa kita boleh mengatasi pasukan seperti Korea Selatan dengan mudah, memandangkan mereka mempunyai pemain-pemain yang berkualiti tinggi bertaraf dunia, termasuk pemain yang bermain di Liga Perdana Inggeris dan sebagainya. Tetapi ini mengulangi perbincangan dan perdebatan yang kita sudah ada sejak Saban tahun, iaitu apa yang pasukan ini ada yang Malaysia tiada. Dan sepanjang beberapa tahun lepas, banyak yang sering kita bincangkan seperti kualiti latihan, seperti aspek fizikal, taktikal, kemudahan sukan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, sewaktu zaman kegemilangan Malaysia pada tahun 80-an, seperti yang Sadiq sebut sebentar tadi, kita ada legenda-legenda seperti Mokhtar Dahari dan sebagainya. Pada ketika itu juga, ada yang mendebatkan bahawa kita tidak ada banyak, seperti mana yang kita tidak ada juga sekarang. Tapi pada ketika itu, prestasi yang kita catat cemerlang, hampir di semua peringkat. Jadi, mengapa kita berdepan dengan perkara ini sekarang ini, sedangkan kita tidak berdepan dengan perkara ini 40 tahun lepas pada tahun 80-an? Walaupun mungkin tidak boleh buat perbandingan yang serupa ataupun 100%, 100% sama, tapi mengapa Malaysia tidak boleh mara dengan lebih jauh dalam kejohanan-kejohanan dalam 10 atau 20 tahun lepas? So, perkataannya inferiority complex ini telah berjaya dipecahkan oleh Coach Kim dari pemain-pemain negara yang mewakili negara dan barisan yang beliau pilih, melihatkan kepada persiapan kejohanan Piala Dunia yang Malaysia telah lalui, perlawanan-perlawanan persahabatan, perasaan inferior, bimbang, takut kepada pasukan lawan itu telah semakin mengecil, Luqman, oleh barisan-barisan negara. Mereka percaya tentang keupayaan mereka. Mereka percaya mereka boleh kembali untuk memberi tentangan. Mereka percaya mereka ada peluang. Mereka percaya mereka boleh bekerjasama. Itu adalah satu entiti yang ada, saya rasa setelah lama saya menantikan dan saya tidak tonton ada dalam pasukan negara. Walaupun pada ketika kini
kita ada 14 pemain naturalisasi, tetapi pada tahun 1981 kita tak ada pemain naturalisasi langsung. Pada itu James Wong dan Hassan Sandi memang saya masih ingat dia dengan perkataan julurulas tu, James itu saya masih ingat. Tetapi ke wujudnya dua orang yang berbadan kecil, Faizal dan Arif Aiman, begitu juga dengan Akia, saya rasa ini amat menarik. Ditambah lagi dengan Darren Lock. Saya rasa kita ada barisan pemusnah yang agak menarik dan boleh kita bergantung, dan saya rasa mereka ini diberikan ruang dan peluang, mereka akan mempergunakan ruang dan peluang tersebut untuk menjadikan gol dan memperlihatkan permainan yang begitu kemas dan precise. Saya rasa kita mampu menonjolkan sebagai satu tim yang baik. Begitu juga di barisan tengah. Kita ada Brandon Gunn dan beberapa pemain-pemain yang dapat memperterjemahkan dengan taktikal menyerang dan bertahan dengan baik di peringkat pertengahan dan juga di barisan belakang yang diketahui oleh coach. Saya rasa itu adalah perkataan di mana dia perasaan inferior itu telah hilang di kalangan pemain-pemain negara, dan mereka percaya, mereka berupaya untuk memberi tetangan pada siapa yang mereka lawan. Terima kasih. Sadiq Mustafa, pencarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Sudah tentu kita doakan skuad negara akan cemerlang di Piala Asia 2023 di Qatar, dan kami akan terus membawakan perkembangan terkini berkenaan dengan kejohanan ini setiap hari di astroawani.com dan juga saluran 501. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.